Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum tu teacher akan perkenalkan diri teacher dulu. Okey, korang boleh panggil teacher Ain. Nama penuh teacher adalah Nurul Ainu binti Muhammad Zulkifli. Korang boleh panggil teacher Ain. Okey, hari ni teacher akan menerangkan eksperimen atau pemerhatian untuk eksperimen hari ni adalah memerhati roti yang berkulat. Okey. Sebelum tu, teacher akan menerangkan maksud mikroorganisma adalah makhluk hidup atau organisma yang sangat kecil sehingga hanya dapat dilihat melalui mikroskop, disebut mikroorganisma atau mikroba. Perkataan mikroorganisma terbentuk daripada penyatuan istilah Yunani mikro yang bermaksud kecil atau kecil, organo istilah Latin yang bermaksud alat instrumen dan akhiran yang bermaksud sistem. Sebaliknya, mikroba sinonimnya merangkumi bio, akal Yunani yang bermaksud kehidupan. Okey, ciri-ciri mikroorganisma adalah memerlukan air untuk dimetabolisasikan, mempunyai kapasiti yang tinggi untuk perbiakan, menghasilkan perubahan dalam persekitaran tempat tinggal, dan udara adalah satu kenderaan perbiakan mikroorganisma. Okey anak-anak, teacher akan terangkan bahan-bahan yang perlu ada dalam eksperimen dalam pemerhatian eksperimen roti yang berkulat. Bahan-bahannya adalah roti, 3 keping roti dan 3 plastik. Okey, kenapa 3? Sebab roti yang pertama yang dikategorikan A tidak perlu meletakkan apa-apa, yang dikategorikan B perlu merejeskan air, dan kategori yang C perlu dikeringkan dalam microwave atau apa-apalah supaya roti ni kering. Okey, ketiga-tiga keping roti ni perlu diletakkan di dalam plastik ni selama 3 hari. Okey, dalam masa 3 hari ni kita perlu perhatikan roti ini berkulat. Roti mana yang akan berkulat. Okey, kelas? Boleh faham? Okey. Okey, sekarang sediakan 3 plastik dan labelkan plastik A, B dan C. Seterusnya, sediakan 3 roti untuk A, B dan C. Roti A ialah tidak meletakkan apa-apa dan roti B dengan meletakkan air, dan roti C ialah menggunakan air fryer untuk dikeringkan. Mari kita tengok video. Okey, hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Nurhaliza binti Seni. Nombor KBJ saya KBJ 2008109331. Hari ini saya akan membuat eksperimen tentang roti kulat. Okey, saya sudah sediakan 3 plastik yang berlabel A, B dan C. Okey, kat sini saya dah bahagikan kepada 3 roti untuk A, B dan C. Roti yang pertama ialah A. Roti A ni kita hanya bubur dalam plastik sahaja. Okey, untuk roti B pula kita akan meletakkan sedikit air. Bagi roti ni basah-basah. Setelah meletakkan air pada roti ni, masukkan ke dalam plastik B. Okey, untuk roti yang sini saya akan masukkan ke dalam air fryer dan akan bakar dia supaya dia kering ya. Okey, ini roti yang telah saya masukkan ke dalam air fryer. Sekarang kita akan masukkan ke dalam ni. Dan akan tunggu sampai dia bakar. Okey, ni roti yang saya telah masukkan ke dalam air fryer. Sekarang kita letakkan ke dalam plastik C.
Okey, ini ialah 3 roti yang saya telah membuat eksperimen tadi. Roti A ialah tidak meletakkan apa-apa. Roti B ialah meletakkan air. Dan roti C ialah dikeringkan di dalam air fryer. Okey, sekarang kita akan tunggu 3 roti itu selama 3 hari. Hai, Assalamualaikum. So, nama cikgu Husna, boleh panggil cikgu Una. So, hari ni cikgu nak bagi tahu tentang apa yang terjadi kepada roti yang Syah dan cikgu Ainu terangkai. Jom kita tengok. Let's go. Okey, inilah yang terjadi pada roti A, roti B dan roti C. Roti A tidak mengandungi apa-apa kulat. Roti B mempunyai kulat yang hitam. Dan roti C tidak ada apa-apa persen. Macam mana? Dah tengok kan semua tiga roti tu, A, B dan C. Apa yang terjadi pada roti A, apa yang jadi pada roti B dan apa yang jadi pada roti C. Okey, roti B tu disebabkan oleh air yang terperap lama dalam roti dan dibungkus dengan kedap. Jadi, hasil daripada eksperimen tersebut menunjukkan betapa teruknya pertumbuhan kulat pada roti mengikut situasi yang berbeza. Okey, kulat pada roti terbentuk dari tertarium kulat di mana ia akan menghasilkan bahan kimia yang membuat makanan tersebut mula rosak dan busuk. Okey, seterusnya Teacher Lia akan terangkan apa yang akan terjadi jika seseorang itu atau kanak-kanak makan atau termakan roti yang sudah berkulat. Assalamualaikum. Bye. Okey, terdapat 3 keburukan jika kanak-kanak memakan roti yang sudah berkulat atau telah tamat tempoh. Okey, di sini saya akan terangkan 3 keburukan itu. Okey, yang pertama ialah keracunan makanan. Tidak lalu makan, kurang selera makan, dan kanak-kanak tersebut mungkin perlu dimasukkan ke ward kerana cirit berik dan muntah yang teruk. Okey, yang kedua ialah kanak-kanak tersebut terdedah dengan bakteria yang berbahaya. Okey, keracunan makanan mempunyai 2, iaitu keracunan makanan yang ringan dan keracunan makanan yang teruk. Okey, keracunan makanan yang tinggi boleh menyebabkan anda terkena kepada bakteria atau toksik yang berbahaya, termasuk Listerina, kolera, E. coli dan sebagainya. Okey, sebilangan besar bakteria ni boleh menyebabkan masalah perut seperti muntah, sementara gejala lain merangkumi leher yang kaku. Okey, yang terakhir ialah kehilangan nilai pemakanan. Selain itu, kanak-kanak boleh kehilangan keseimbangan badan.